أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala pujian, segala sanjungan, segala pengagungan, ketaatan dan kepatuhan, cinta kasih kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang mengurus tadbir segala urusan kehidupan kita, yang mengurniakan rezeki yang halal lagi baik kepada kita. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana masih lagi mengizinkan kita mengisi masa kita di awal pagi ini dengan perkongsian ilmu. Semoga dengan keizinan ini kita mendapat manfaat yang amat besar dan terbaik, khususnya untuk agama kita dan juga untuk kehidupan kita di dunia dan nanti di akhirat. Meneruskan perkongsian bicara ilmu Yayasan Bushra, pemahaman dan penghayatan akidah. Kita masih lagi melihat, meneliti, memerhati, yakni mentadabbur ayat-ayat Al-Quran di mana Allah SWT memperkenalkan melalui ayatnya itu, kalamnya itu akan dirinya sebagai Rabb, dan kita menyambung bagaimana Allah menetapkan, menyeraskan kepada kita bahawa dia adalah pengurnia rezeki, dia akan memberi rezeki kepada kita, dan sebagai Rabb yang memberi rezeki pada kita, dia telah memilih kita sebagai makhluknya, diistimewakan kita, dilebihkan kita daripada makhluk-makhluk lain, dan dikurniakan pada kita rezeki yang baik-baik, ya. Dan dengan itu Allah perintahkan kita, berkali kita dengar Allah perintahkan pada kita supaya kita hanya ambil, makan, gunakan rezeki yang baik-baik daripada apa yang Allah rezekikan pada kita. Mari kita lihat dalam surah Taha, sekali lagi dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 81. Lihat bagaimana Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, yang menggunakan rezeki pada kita, dan tiada siapa yang boleh memberi rezeki pada kita kecuali Allah, kerana hak memberi rezeki itu adalah hak Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Akidah kita, keyakinan kita, apakah yang Allah kehendaki melalui akidah ini, apakah sepatutnya yang dapat kita hayati. Kita lihat pada ayat ini, firman Allah Ta'ala, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah oleh kamu semua min tayyibat, daripada yang baik-baik. Sekali lagi Allah menegaskan tanggungjawab kita sebagai hamba yang berakidah, mempunyai pegangan bahawa Allah yang sebaik-baik pengguna rezeki. Tanggungjawab kita ialah memahami bahawa Allah memerintahkan kita supaya memakan, mengambil, menggunakan rezeki-rezeki Allah yang baik-baik sahaja. Bagi seorang yang punya akidah, kita sepatutnya mempunyai keprihatinan, menunjukkan betapa kita prihatin tentang isu ini. Bab makanan kita, pakaian kita, kehidupan kita, kita mahukan semuanya yang terbaik. Kerana ini ada perintah daripada Allah Ta'ala Rabb kita. Kita tidak boleh memandangnya remeh, kerana sebahagian daripada maksud pengabdian diri kepada Allah, mengesahkan Allah sebagai Rabb, ialah kita makan daripada makan rezeki-rezekinya yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang telah kami kurniakan, kami rezekikan kepada kamu. Itu perintah pertama, perintah dalam bentuk menyuruh. Kemudian ada perintah larangan, wala tatghaw fihi, dan jangan kamu melampaui batas padanya dalam bab makan dan minum, khususnya dan yang berkaitan dengannya, daripada mencari sumber makanan, sumber rezeki, usaha kita yang berkaitan untuk kita mendapat rezeki ini, jangan kamu melampaui batas, iaitu sehingga kamu jatuh kepada syubhat atau haram. Nauzubillah min zalik.
sumbernya, usahanya, makanannya, caranya. Jangan melampaui batas. Makan, minum, tapi jangan melampaui. Jangan makan perkara yang memudaratkan kita. Jangan ambil perkara yang berbahaya untuk kita jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Jangan timpakan kebinasaan kepada kita daripada gaya pemakanan, sumber pemakanan kita. Contohnya, jangan melampaui batas, jangan pergi pada yang haram, cukuplah dengan yang halal. Pastikan yang halal lagi baik, jangan pergi pada yang haram. Jangan makan melebihi batasan hak bilangannya, terlalu banyak makan, terlalu kenyang. Ini sebagai pada maksud wala tatghaw. Kerana apa jua kemelampauan, suatu yang melampaui batas ketetapan Allah, fitrah yang telah ditentukan Allah, pasti membawa kepada fasad, kerosakan, pasti membawa kepada mudarat, bukan saja fizikal tetapi kepada akidah, agama kita, roh kita. Bukan sekadar masalah fizikal, makan banyak jadi gemuk, bukan saja masalah makan banyak tak sihat, tapi memberi kesan kepada akidah kita. Allah SWT, Rabb kita, meminta kita hanya makan yang baik-baik, dan dia melarang kita melampaui batas dalam urusan yang berkaitan dengan makan, usaha, mencari dan sebagainya. Baik. Siapa yang melampau dalam perkara ini, fayahilla alaikum ghadabi, maka jadi halal lah, ya, menyebabkan dia halal ke atas dia kemurkaanku. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah tidak murkai kita. Tidak ada perkara yang perlu kita takuti sebagai hamba yang lemah ini melainkan akan kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana kemurkaan Allah SWT akan menyebabkan azab siksaan yang amat pedih darinya ke atas kita. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, maka siapa yang telah halal ke atasnya kemurkaanku, maka sesungguhnya telah binasalah dia. Tuan-tuan, nampak kecil je berkaitan dengan perkara makan, minum, halalan yang halal. Kita selalu mengambil remeh perkara ini. Kita makan kerana taste, rasa, kita suka yang ini sedap, ini lazat. Kadang-kadang kita makan kerana trending, viral, makanan yang terkini. Kita tak nampak ada kaitan semuanya itu dengan akidah kita, kesannya kepada roh kita, kesannya pada agama kita. Sedangkan perkara-perkara ini, ayat-ayat ini semua mempunyai nilai akidah, nilai tentang keyakinan kita, i'tiqad kita bahawa Allah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya, dan Allah memerintahkan kita, khususnya makhluk yang manusia ini, khalifahnya yang diberi amanah di atas muka bumi ini, untuk makan yang baik-baik dan jangan melampaui batas. Namun dalam keseharian kita, mungkin kita seorang yang beribadah, solat, puasa, zakat, haji, tapi bab makan bagaimana? Adakah sumber yang kita makan itu sesuatu yang halal, yang baik? Kita dapati daripada benda yang halal dan baik. Adakah kita makan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti mana yang diterangkan oleh Nabi SAW, adab-adab makan dengan tangan kiri, tangan kanan, jangan makan tangan kiri, makan duduk dalam keadaan yang sewajarnya begitu. Tapi kita sering meremehkan. Mungkin kita rajin bangun malam solat, tapi kita tak peduli tentang makanan kita. Mungkin kita tidak peduli cara kita makan, masih lagi menggunakan tangan kiri sambil berdiri. Maka perkara-perkara ini perlu diberi perhatian secara menyeluruh, sebab dia saling berkaitan. Agama Islam tidak ada ajza, apa dipanggil, bahagian-bahagian, juzuk-juzuk yang kita boleh pilih mana kita nak pilih. Macam kita baca buku, aku tak nak baca bab 1, nak baca bab 3 terus. Islam tidak begitu. Islam adalah agama, din, peraturan yang syumul, yang meliputi segala suatu aspek yang perlu dilakukan, tidak boleh dipilih-pilih begitu dan begini mengikut kehendak kita. Inilah antara intisari ayat-ayat yang berkaitan dengan rezeki yang tidak pernah Allah pisahkan daripada konsep akidah mengesakan Allah Ta'ala. Allah memperkenalkan diri kita sebagai Rabb, yang diri dia kepada kita sebagai Rabb mengurniakan rezeki kepada semua makhluk dan kepada kita, dan Allah yang berkuasa sebagai Rabb menentukan peraturan dalam bab rezeki ini. Dia yang menentukan peraturannya. Antara peraturan Allah Ta'ala yang kita perlu perhatian, kita diperintahkan makan yang halal lagi baik, dan kita diminta supaya tidak melampaui batas dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara ini. Itulah sebahagian penjelasan tadabbur melalui ayat yang kita dah baca. Kalau kita hanya boleh baca kerana kita kenal huruf dan baris, kita sudah boleh belajar tajwid, kita baca dengan betul, kita tidak akan dapat ambil iktibar manfaat daripada ayat-ayat seperti ini. Baik.
Dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 64, Allah SWT berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Sekali lagi ayat-ayat seperti ini, dan banyak lagi sebenarnya ayatnya. Kalau kita nak baca teliti, memang kita kena baca semualah, setiap ayat Al-Quran pastinya mengenai pengajaran untuk kita. Ayat ini daripada surah tadi, surah apa? Surah Ghafir, surah ke-40 ayat 64. Saya mengharapkan bagi tuan-tuan yang dapat mendengar secara live sekarang ini atau secara rakaman, sentiasa bersama tuan-tuan Al-Quran yang ada terjemahan, supaya kita dapat lihat betul-betul, tadabbur, lihat apa ayat yang saya bacakan. Allahul ladzi, dialah Allah, alladzi yang ja'ala lakum, telah menjadikan oleh dia bagi kamu. Siapa kamu tu? Kita lah, manusia. Sebab kita ni makhluk yang istimewa. Kita dah dengar dah ayat-ayat bunga Allah berkenalkan tentang kita, manusia ini. Apa Allah jaga bagi kita? Al-arda qarara, bumi sebab tempat untuk kita menetap dalam tempoh yang tertentu, ajalum musamma, bukan selama-lamanya, jangan salah faham, okay? Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit sebagai binaan, umpama atap, okay? Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dialah Allah Rabb kita yang telah merupa bentuk kita dan telah membaguskan atau menjadikan kita merupa bentuk yang terbaik. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dia Allah Rabb kita, dialah yang telah memberi rezeki kepada kita daripada at-thayyibat, yang baik-baik. Tu dia akidah ni tuan. Ini bukan isu bab adab saja. Ini adalah isu akidah orang beriman kepada Allah sebagai Rabb yang mencipta alam ini dan mencipta dirinya. Allah tidak membiarkan kita membuat pilihan sedikit mengikut hawa nafsu kita, walaupun hingga kepada bab makan dan minum, bab rezeki dan kurniaan ini. Subhanallah, beruntungnya orang yang beriman. Dzalikumullahu rabbukum, demikian itulah Allah Rabb kamu. Begitu sekali Allah menguruskan kita, kan? Dia maha berkuasa, dia maha bijaksana, okay? Dia yang melakukan sesuatu mengikut kehendaknya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha melimpah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, okay? Kebaikan dan kemuliaannya, rahmat dan kasih sayangnya, Rabbul alamin, Rabb sekian alam. Tuan-tuan, apakah kita rasa semakin dekat kenal dan cinta kepada Allah melalui ayat-ayat yang telah kita baca? Persoalan yang mesti kita tanya pada diri kita, bukan kita tanya, wah dah habis baca juzuk ni, berapa tinggal, berapa lama nak habis, 30 juzuk berapa lama nak kongsi baca sama-sama. Bukan semata-mata itu. Kita mesti tanya, adakah ayat-ayat ini benar-benar dapat menyerap dalam hati kita, okay? Agar kita semakin dekat cinta kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mengurniakan rezeki kepada kita. Semoga dengan sentiasa mentadabbur, memerhati, mengenali ayat-ayat ini, Allah SWT membuka pintu hidayahnya kepada kita agar kita dekat dengannya. Dalam ayat-ayat lain Allah menyatakan kepada kita bahawa Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa ada batas hitungannya. Sebab dia Razzaq, dia yang maha melimpah ruah kurniaannya. Dia memiliki sesuatu yang tidak ada batasan dan tidak akan habis dan berakhir, dan dia boleh memberi sesuatu apa saja pun kepada siapa yang dikehendakinya sebab dia maha kaya, dia ghaniyun, dia maha kaya. Jadi kita akan lihat beberapa ayat yang Allah menyebutkan bahawa dia memberi rezeki kepada kita, kepada siapa yang dikehendakinya, tanpa ada batasan hitungannya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, bighairi hisab. Kita ambil poin perkataan tu, tuan-tuan dan puan-puan, buka Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Ingat ni, diperhiaskan, nampak cantik dan indah, menarik dan mengancam, hingga menjadi impian, pujaan, keinginan yang besar. Kepada siapa? Lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang telah kufur, yang engkar. Apa yang dihiaskan? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini dengan bermacam-macam keindahan yang nampak, halwatun khadirah, satu yang nampak indah dan menghijau. Dunia ni kan, masing-masing bermimpi untuk mendapat segala-gala keindahan dunia.
Siapa mereka yang merasakan begitu sekali takjub pada dunia sehingga mereka cinta pada dunia, hubban jammah, cinta yang amat dahsyat? Mereka adalah orang-orang yang diperhiaskan dengan mereka dunia ini, dan mereka itulah orang-orang yang engkar kepada Allah. Jadi ini bukan mengenai orang beriman. Orang beriman tidak menjadi seperti ini. Mereka tidak terlalu takjub, terlalu cinta, terlalu bergantung kepada perhiasan-perhiasan dunia ini. Mereka tak nampak dunia ini sebagai tempat yang mereka benar-benar meletakkan harapan dan pengantungan, kerana mereka melihat akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Wa yaskharuna minal ladina amanu, orang-orang yang hatinya cinta pada dunia, yang engkar pada Allah ini, mereka sentiasa memandang hina, memandang rendah, menghina, meremehkan orang-orang yang telah beriman. Kerana orang tak beriman tidak heran dengan dunia. Orang beriman menjadikan dunia asbab untuk mereka mendapat yang lebih baik, yang lebih kekal, kerana mereka bijak, kerana mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedang orang-orang yang bertakwa, akan berada di atas mereka, iaitu lebih mulia daripada orang-orang kafir pada hari kiamat. Mungkin di dunia ni kita orang-orang kafir, orang yang engkar pada Allah, ahli dunia masa mereka hebat, mereka mencapai kekayaan, kekuasaan. Kita yang taat patuh pada Allah, yang menjaga batas-batas halal dan haram, yang mengikut peraturan agama dianggap ketinggalan, qalut, tidak membawa kemajuan dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti tuan-tuan, Allah mengatakan, menjelaskan bahawa kita akan berada di atas mereka, yang kita akan lebih mulia daripada mereka di hari akhirat nanti. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini poin kita. Dan Allah kata, jangan bimbang wahai orang beriman, jangan terlalu seronok wahai orang kafir. Wahai orang beriman, jangan bimbang, jangan khawatir. Allah dialah yang mengurniakan rezeki man yasha' kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa ada batas hitungannya. Subhanallah, Allah boleh bagi. Nak bagi tahunya jangan bimbanglah. Kalau kamu taat padaku, patuh kepadaku, aku pasti akan bagi rezeki pada kamu. Dan rezeki yang aku kurniakan ini memang lebih banyak daripada apa yang sepatutnya, dengan apa yang kamu buat sebagai hamba. Tak layak kita ni sebenarnya. Hamba di mana boleh demand? Hamba sepatutnya mana boleh minta pada tuannya? Hamba terima saja apa yang tuannya bagi. Kita pula Allah buka pintu untuk berminta pada dia, berdoa pada dia. Bukankah itu maknanya Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, bighairi hisab. Sewajarnya kita tidak ada hak untuk meminta. Kita yang jadi hamba, kita yang kena minta, kita kena terima apa yang diberi oleh Tuhan kita Allah. Apa yang dibagi pada kita sudah lebih daripada apa yang kita perlu. Allah dah bagi kita roh, nyawa, hidup di atas muka bumi ini. Itu sudah satu kurniaan yang kita tak boleh nak pertikaikan lagi. Allah dah sediakan segala-galanya untuk kita. Maka itulah Allah SWT Rabb kita. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yakinlah Allah Maha berkuasa memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Pastinya orang yang dikehendaki Allah Ta'ala adalah orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan dikurniakan rezeki dari jalan yang tak disangka. Itulah kita baca surah Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nampak tak kaitan akidah kita ni? Siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah dia akan menjadikan bagi orang yang bertakwa ni, orang yang bertakwa, bukan orang yang gantung ayat ni jadi azimat, jadi apa pelaris di kedai, di rumah, bukan. Kepada orang yang bertakwa. Jangan salah guna ayat tadi, surah Talaq tadi. Itu bukan ayat 1000 dinar, itu surah Talaq, ayat Quran. Surah Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi dia rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dan ini yakin tuan-tuan, dengan akidah kita, ketakwaan kita pada Allah, kita pasti akan mendapat rezeki dengan berbagai bentuk rezeki yang terbaik untuk keperluan hidup kita di dunia akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 37, disebut juga di akhir ayat itu, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa ada batas hitungan dan bilangannya. Allah berkuasa bagi rezeki tuan-tuan. Jangan bimbang, jangan takut tentang rezeki ini. Kerja kita bukan untuk mencari rezeki. Kerja kita untuk mencari redha Allah Ta'ala, untuk mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk berakidah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kerja kita. Rezeki kerja Allah. Apabila kita bertakwa pada dia, apabila kita benar-benar beriman dan takut pada dia,
maka rezeki kita pasti akan sampai kepada kita lebih banyak, lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Jangan takut, kerana Allah boleh memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap. Yang ini kita bimbang tentang rezeki, tentang bab makan, minum, tentang masa depan, macam mana senang, susah. Kita tidak pernah bimbang, risau tentang akidah kita, tentang ibadah kita, tentang ketaatan dan kepatuhan kita pada Allah. Yang kita bimbangkan dia ialah tentang makan, minum, rezeki yang Allah dah tetapkan. Tidak ada suatu pun jiwa yang akan mati melainkan setelah mencukupi, telah dicukupkan segala rezeki yang telah Allah tetapkan pada dia. Perkara yang telah Allah tetapkan, yang menetapkannya adalah Allah Rabbul Alamin, Ar-Razzaq. Yang itu kita bimbang. Sewajarnya tak jadi kebimbangan kita, sebab Allah pasti boleh memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya. Persoalan yang perlu kita bimbang kita diri kita, adakah benar-benar kita menetapkan Allah sebagai Rabbul Alamin? Adakah sebenarnya kita telah mengesakan Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Rabb kita yang akan mengambil kita semula, berdiri di hadapan dia untuk dipertanyakan, dipersoal, dihisap setiap amal perbuatan kita, yang akan memberi balasan secara adil terhadap setiap perbuatan kita walaupun sebesar zarah, baik atau buruknya. Perkara itu yang sepatutnya menjadi keperhatian persoalan kita, anak-anak kita. Namun kita dipalingkan oleh syaitan memikirkan perkara yang bukan tanggungjawab kita. Rezeki tanggungjawab Allah. Selama mana kita berusaha berada di jalan Allah, rezeki Allah tetap akan sampai pada kita. Apabila kita berusaha berdasarkan ketentuan Allah, kita pasti akan dapat rezeki yang baik. Kalau kita berusaha tanpa mengambil kira tentang peraturan-peraturan Allah, kita mungkin juga dapat sesuatu yang dikatakan rezeki, tapi bukan rezeki yang baik. Bahkan dia mungkin suatu perkara yang semakin menjauhkan kita daripada Allah, maka menjadikan kita hamba kepada selain daripada Allah, hamba pada dunia dan keseronokan, hamba pada harta dan kekayaan, hamba pada tahta dan kekuasaan dan sebagainya. Jadi jangan risau. Yang perlu kita bimbang, bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah nanti. Apakah yang kita dapat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat pula surah An-Nur. Surah An-Nur. Lihat bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini cerita tentang orang beriman, orang mengerjakan amal-amal soleh. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 38. Supaya Allah dia memberi balasan, ganjaran yang lebih baik, ahsana, yang lebih baik, ma'amilu, daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala memuji, redha kepada amalan, amal soleh yang dikerjakan orang beriman. Kemudian sebagai tanda kekasih sayangnya, kepemurahannya kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh ini, Allah memberi mereka balasan, ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadli, dan Allah menambahkan lagi bagi mereka daripada kurniaannya, kelebihan-kelebihan dari sisinya. Kenapa? Sebab Allah sayang pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bekerja, beramal dengan amal yang soleh. Dan Allah boleh bagi segala-galanya kerana dia maha kaya. Dia maha kaya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan dia Allah perkenalkan diri dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa ada batas hitungannya. Allahu akbar. Ini dia jalannya. Nak dapat rezeki yang lebih baik, jalannya ialah beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh. Pastikan apa yang kita buat ada atas dasar keimanan kita, akidah kita yang teguh kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, dan menepati peraturan-peraturan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui sunnah Nabi SAW. Teladani baginda dalam beribadah, menjadikan kehidupan ini sebagai ubudiah kepada Allah SWT. Maka kita akan dapat ganjaran yang jauh lebih baik, kita akan mendapat kurniaan yang ditambah-tambah, kerana Allah itu memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa ada batas bilangannya. Cuba lihat santunan Allah Ta'ala pada kita pula dalam surah Syura. Baca ayat ni tuan-tuan, buka Al-Quran, baca, dan mari kita tengok apa maknanya. Allahu latifun bi'ibadih. Allah itu maha lembut, menyantuni akan hamba-hambanya, dengan hamba-hambanya. Bi'ibadih,
Subhanallah, latifnya Allah, lembutnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Yarzuqu man yasha, dialah yang berkuasa memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya. Pastinya Allah akan pastikan memberikan rezeki yang terbaik kepada hamba-hambanya dikasihinya. Wa huwal qawiyyul aziz. Sedangkan Allah itu sebenarnya dia maha kuat lagi maha perkasa. Dia maha kuat maha perkasa. Azab siksaannya, balasannya memang hebat, tapi dilembut dengan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dia begitu bersopan santun menyantuni hamba-hambanya yang beriman, yang mengesakannya, yang benar-benar meletakkan sebagai Rabbul Alamin. Dan dia memberi rezeki kepada siapa yang kehendaki di kalangan hamba-hambanya ini. Allahu Akbar. Kita nak harapkan daripada siapa lagi, tuan-tuan? Ada orang yang gagah perkasa, ada orang yang kuat, tapi mereka zalim. Mereka mengambil kesempatan atas kelemahan dan kekurangan kita. Mereka meragut kekayaan kita dan kesenangan kita. Bahkan mereka meragut keamanan dan ketenteraman hati kita. Allah yang maha kuasa, maha gagah perkasa, dia berlembut dengan hamba-hambanya seperti kita. Dia yang beri rezeki pada kita, dia tidak ambil rezeki daripada kita. Kenapa kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Firman-Nya lagi, tuan-tuan, nak memperkenalkan diri dia. Allah beritahu kepada kita supaya kita jangan tersilap, jangan terlupa, jangan tak sedar diri. Dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 31. Banyak, tuan-tuan, ayat Al-Quran ni banyak. Inilah dia ayat-ayatnya, kan? Semua cerita tentang rezeki. Tapi kita tak pernah buka bab rezeki ni kat Quran. Kita buka dalam bab lain. Dalam bab pengurusan, perniagaan, pentadbiran, business management. Sibuklah kita mengambil masa belajar business management, pengurusan perniagaan, accounting, finance. Bukan kata tak perlu, tapi sampai kita tak belajar dalam Quran tentang rezeki ini, pengurusan rezeki, keuangan, health and wealth dalam Quran, punya ayat-ayat yang semua berkaitan dengan akidah. Pernah tak kita jumpa ayat-ayat seperti ini? Ada ke cerita pasal business management, health management, wealth management dalam Al-Quran? Ya Allah, kalau tak ada itu bukan Quran, tuan-tuan. Kalau kita tak jumpa, kita tak baca Quran, kita baca apa pun tak tahu dengannya. Dalam Quran semuanya ada, sebab dia daripada Allah Subhanahu wa taala, mudabbir, Rabb yang mengurus. Dialah manager, dialah pengurus yang paling besar, yang mengurus semuanya. Sebab dia Rabb kita, Rabb kita, dia yang mengurus. Tak, kita ada sifu bab pengurusan perniagaan, kita ada sifu bab pengurusan begitu begini. Kita lupa pada Allah yang menguruskan segala-galanya. Allahu Akbar. Dia punya ilmu pengurusan yang meliputi segala sesuatu, yang tidak boleh tersilap, tersalah, terlupa. Tak ada, tuan-tuan. Pengurusan manusia sejauh mana pun akan tergendala dengan berbagai faktor-faktor di luar kawalan mereka. Tapi setiap pengurusan Allah tak ada siapa boleh halang. Kita mengurus perniagaan hari ini, perniagaan kita yang kita dah rancang sebagainya, akhirnya tergendala sebab pandemik COVID-19. Ekonomi dunia jatuh, harga minyak naik, harga minyak turun. Semua memberi kesan pada pengurusan harta kekayaan perniagaan kita. Tapi pengurusan Allah, Allah yang menguruskan alam ini, tidak ada siapa yang boleh mengubah, memberi kesan pada pengurusannya, sebab dia Rabbul Alamin. Kenapa kita rujuk pada Allah? Kenapa kita rujuk pada manusia? Allahu Akbar. Sayangnya kita berikan masa bertahun-tahun wang untuk belajar tentang pengurusan dunia kita, bukan daripada pencipta dunia ini. Untuk belajar mahir tentang pengurusan kehidupan kita, bukan daripada Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Alangkah ruginya kita, tuan-tuan. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Minas sama'i wal ard. Surah Yunus ayat 31. Katakanlah Muhammad, tanyakan pada mereka. Sekarang ni Allah tak, Nabi dah tak ada dah. Kita baca, kitalah tanya pada diri kita. Soalannya tinggal untuk kita, supaya kita bertanya untuk diri kita. Tanya sesama kita. Apa soalannya? May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki pada kamu daripada langit dan daripada bumi? Yang kamu nampak di langit dan di bumi. Siapa yang bagi rezeki? Sila jawab. Pekerjaan kita, perniagaan kita, ilmu kebijaksanaan kita, atau majikan kita, atau syarikat kita? Siapa yang bagi rezeki semuanya? Teknologi kita? Jawapannya, bagi orang beriman, tidak ragu-ragu lagi. Ar-Razzaq, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Allah. Dia memperkenalkan diri dia, dan dia maha benar. Dia maha benar bahawa dialah yang memberi rezeki pada kita
daripada langit dan bumi. Amman yamliku sam'a wal absara, atau tanya kepada mereka, siapakah yang sebenarnya memiliki telinga yang mereka gunakan untuk mendengar dan juga memiliki pandangan, mata yang mereka melihat, mata yang mereka melihat dengannya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurus tadbir segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka manusia ni, siapa sekalipun sebenarnya secara fitrahnya, atas kewarasan dirinya sebagai manusia, jawapan yang pasti keluar pada mereka sepatutnya, sewajarnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, apakah kamu tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalang kamu untuk jadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ini sudah jelas rezeki kamu yang kamu perolehi bukannya daripada kamu, bukannya dengan sebab mata ini kamu yang buat kamu melihat, telinga ini kamu yang buat kamu mendengar, akal yang ada pada kamu, kamu yang cipta, tangan dan anggota yang lain ada pada kamu yang cipta, kemudian kamu gunakannya untuk mendapat rezeki, kamu yang menghasilkannya. Semuanya ini daripada Allah SWT, milik Allah, dan Dia yang merezeki untuk kamu. Dia menundukkan segala yang ada di langit dan bumi untuk menjadi asbab kamu diberikan kurniaannya. Allahu Akbar. Namun kenapa kita tetap tak bertakwa kepada Allah? Atas nama mencari rezeki kita langgar peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Atas nama mencari makan dan minum, menyuap makanan ke lemburuk anak isteri kita lupa halal dan haram batasan perintah Rabbul Alamin. Kita tak upaya nak solat, kita tinggal solat kerana mencari rezeki. Kita tidak upaya mengikut peraturan Allah, kita sanggup membuka aurat, bergaul bebas lelaki dan perempuan tanpa menilai mahram dan sebagainya, hanya semata-mata ini kerja Ustaz, ini tempat kerja saya. Kalau tak kerja macam nak makan, nak minum. Allahu Akbar. Semua ini masalah akidah, tuan-tuan. Semua masalah akidah. Sebab ayat yang kita bicara ni semua ayat akidah. Allah memperkenalkan tentang diri Dia. Allah meminta kita berpegang teguh bahawa kita ni hamba kepada Allah yang memberi rezeki pada kita. Dialah Rabb kita. Allahu Akbar. Terlalu banyak, tuan-tuan, ayat-ayat yang sentiasa Allah tanya pada kita. Dalam surah 6, surah ke-27 ayat 64 contohnya, amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu, amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu, wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulangi lagi? Allah cipta kita daripada tanah, asal datuk kita Adam AS, dan kita sentiasa dicipta melahirkan zuriat, membiak-biakkan keturunan manusia daripada dulu sampai sekarang. Berapa bilion agaknya jumlah manusia ini, tuan-tuan. Siapa yang menciptanya, menghidupkannya, mematikannya, menghidupkannya? Allah Subhanahu Wa Taala merusakkan semua ini. Dan siapa yang merezeki pada mereka, pada manusia daripada langit dan bumi? Pastinya Allah. Kalau dah kita kata Allah yang beri rezeki, adakah kita ada punya sembahan selain Allah Ta'ala? Adakah wajar kita beribadah kepada Allah bersamanya dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Itu persoalannya. Allah larang kita, kalau benar-benar kita beriman bahawa kita ni ada makhluk yang dicipta Allah Ta'ala, kita direzekikan oleh Dia, maka kita tidak boleh tunduk patuh kecuali pada Allah. Hanya Dialah ilahu wahid, tempat kita menyembahkan segala bentuk ubudiah, pengabdian kepada Tuhan. Qul hatu burhanakum in kuntum mu'minin, katakanlah Muhammad kepada mereka, datangkanlah bukti-bukti kebenaran kamu jika kamu orang yang benar. Itu kalau benar kamu yakin, buktikan. Lihat dalam surah Al-Ankabut, dan masih ada lagi surah Al-Ankabut ayat 20, surah 29 ayat 60, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berbanyak binatang yang melata di atas muka bumi ini, yang tidak mampu mengurus rezeki sendiri. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kamu, wahai manusia. Allah beritahu, kamu lihatlah makhluk Allah yang kecil-kecil halus yang boleh hidup tu, macam mana mereka boleh hidup, macam mana mereka boleh melalui kehidupan mereka. Allah yang memberi rezeki. Kalau cara akal kita tak nampak, macam mana mereka ni, macam mana dia boleh makan, apa yang dia makan, dia hidup ni, kecil halus, tak nampak mulut, tak nampak apa pun. Allah yang memberi rezeki, memberikan nyawa, memberi kehidupan. Allah. Kalau sehalus begitu Allah menguruskan, adakah susah bagi Allah menguruskan kita, orang manusia?
dan dia tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terlalu banyak ayat-ayat seperti ini. Cuba lihat surah Sabah sikit lagi, surah Sabah surah ke-34 ayat 24. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, tanya kepada mereka, dan sekarang kita tanya diri kita sendiri, siapakah yang berezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, memang Allah lah yang berezeki kepada kita, dan sesungguhnya kami atau kamu, yakni orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Orang beriman atas kebenaran, orang yang menyekutukan Allah pasti mereka dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan dan perempuan, hakikatnya terlalu banyak ayat yang nak saya kongsikan, terlalu banyak ayat yang hendak saya kongsikan. Dan kita lihat satu lagi ayat, tuan-tuan, surah Al-Mulk, surah yang memang kita kenal. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Atau siapakah dia yang boleh memberi rezeki jika Allah menahan rezekinya? Soalan Allah pada kita. Kalau Allah tak nak bagi rezeki kurnianya pada kita, dia tak nak bagi lagi roh tu berada pada badan kita, dia tak nak biarkan kita hidup lagi, bukan buat makan minum saja, roh ini milik dia. Kalau Allah tak nak roh tu berada dalam jasad kita, adakah siapa yang boleh menahan roh tu keluar daripada jasad kita? Tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh buat. Usahalah macam mana pun, kerjalah gigih macam mana pun, kalau Allah ambil nyawa kita, tak ada siapa boleh menahannya, maka segala usaha kita itu akan sia-sia begitu saja. Ada siapa-siapa yang boleh menghalang Allah Ta'ala untuk mengambil mata kita, telinga kita? Ada siapa-siapa yang boleh menghalang Allah untuk mengambil kesihatan kita? Jaga kesihatan bukan main, makan dia baik-baik, bagus bukan main. Tapi jika Allah nak menimpakan kita musibah, dicabutnya kesihatan pada kita, tak ada siapa-siapa boleh menghalang atau mengembalikannya kepada kita, tuan-tuan. Tidak. Balaju fi utuwin wa nufus. Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah, tuan-tuan, Allah memperkenalkan pada kita dirinya Rabb yang memberi rezeki kepada semua makhluknya daripada kita, supaya kita jadi hamba yang hanya bergantung padanya, taat dan patuh, memuja dan mengagungkannya. Inilah tujuannya Al-Quran diturunkan. Ayat-ayat ini dikekalkan bagi kita untuk baca, memerhati, memahami dan mentadaburnya agar dapat kita hayati dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Jadi cukup sekadar ini untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang dapat saya kongsikan bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan dan perempuan. Yang baik, yang benar itu pasti daripada Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang salah, yang silap itu atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas kelemahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.